Datuk Speaker dah setuju bagi yang berhormat 40 minit daripada tadi. Jadi kita bagikan tolak daripada berapa minit yang dimula tinggal. Tak apa, no problem. Saya bagi berapa minit pun saya akan patuh. Sebab saya orang yang ikut arahan. Bagi 10 minit pun tidak masalah. Ya? Tapi kawan-kawan kita di sana ini macam di peringkat paras bahaya pemikiran mereka. Jadi silalah pergi klinik untuk melihat kemampuan kita untuk berfikir. Kita terima hakikat bahawa semasa pelantikan speaker, masa dia angkat sumpah, kita buat bising, kita maki dan keluarlah perkataan baruah. Itu sebab saya tanya, adakah perkataan baruah ini dibenarkan di parlimen? Tapi speaker tak buat ruling. Timbalan speaker tak buat ruling, maka biarlah baruah itu menjadi satu perkataan yang boleh dipakai. Tapi luar tajuk. Kami tidak akan pakai perkataan tersebut kerana perkataan tersebut jelas menggambarkan sesuatu yang kurang baik. Tetapi mereka yang telah pakai perkataan yang berkenaan, eloklah tarik balik, minta maaf dengan cara terhormat. Itu yang terbaik. Sebab apa? Kalau tidak tercatat dalam sejarah parlimen, semasa dia speaker angkat sumpah, kita mengeluarkan perkataan baruah. Cukup, habis. Sejarah itu diumumkan sekali saja bahawa berlaku kecacatan di pihak pembangkang semasa pelantikan speaker. Yang mana semasa kami jadi pembangkang, masa pelantikan speaker kami hormat dan kita memberi ruang untuk diangkat sumpah dengan baiknya. Okey, yang keduanya, saya ingin mengucap tahniah bahawa bukan semua PH tak berjaya. Ada kejayaan PH yang luar biasa. Tak tepuk tangan? Nanti rahsia. Kejayaan PH yang besar ialah telah berjaya menumbang kerajaan Barisan Nasional. Ini hebat. Dulu kami Barisan Nasional ada 132 kursi. Tetapi masa pilihan raya yang lepas kami tinggal 79 kursi. Kita kalah. Tahniah, PH menang. Ini kejayaan yang luar biasa. Mana boleh tumbangkan satu kerajaan yang hebat, gagah perkasa memerintah negara selama 60 tahun. Tapi PH berjaya kalahkan kami. Tapi bukanlah PH, gabungan parti-parti yang belum daftar, yang terdiri daripada PKR, DAP, Bersatu, dan oleh kerana kami berpecah belah, maka yang untungnya adalah PKR. Daripada 29 kursi naik jadi 50. DAP daripada 27 ataupun 28 naik jadi 42. Sebab kami berpecah belah. Ya, jadi mereka berjaya. Kemudian Bersatu yang baru ditibuh hukum dapat 13 kursi. Ini kejayaan luar biasa, ucap tahniah. Itu tak dapat dinafikan, itu sejarah. Tetapi malangnya setelah diberi tempoh untuk memerintah, PH gagal untuk menguruskan negara. Gagal sekali. Gagal. Di antara kegagalan yang besar ialah terdapat huru-hara ekonomi yang luar biasa. Ini kenyataan yang berhormat. Jurutong walaupun dia tak pandai main saham, tapi saya nak mengajar daripadanya, ya, supaya dia faham bahawa semasa kita memerintah, pada 19 hari bulan 4 2018, paras composite index ialah 1859.18. Semasa PRU itu indeks composite index ialah 1846.51. Itu ialah kedudukan market kita, pasaran kita, ya. Tetapi semasa PH ambil alih, kita dapati ianya jatuh di paras yang luar biasa. Pada 31/12/2018 dia mencatatkan kejatuhan sehingga 1690. Kita kehilangan nilai lebih daripada 270 bilion. Kemudian turun lagi sehingga ke 1531. Semasa Tan Sri Paguh mengambil alih sebagai Perdana Menteri, ia market crash. COVID seluruh dunia turun sampai 1460. Tuan-tuan bayangkan daripada 1800 turun ke 1400. Ini berarti mereka yang punya saham RM1, mungkin sahamnya bernilai hanya 4 sen, 2 sen. Ada satu saham tinggal 1 sen saham. Ya, kamu tak faham? Ya, kalau tak faham, dengar sekali lagi, ya. Pasaran saham kita jatuh, dan jatuh dengan teruknya
pada 2 hari bulan 3 2020 sehingga ke 1460 composite index. Tetapi syukur alhamdulillah semasa Tan Sri Muhyiddin Paguh, ahli Parlimen Paguh mengambil alih jadi Perdana Menteri, perlahan-lahan dengan cara yang tenang, steady, market sekarang telah naik pada 13 hari bulan 7, 13 hari bulan 7, hari bulan 7, market telah naik balik kepada 1606. Ini satu kejayaan dalam jangka masa yang pendek. 3 bulan lebih sikit saja. Padahal masa 22 bulan jatuh daripada 1846 jatuh ke 1531 sehingga 1460. Sekarang naik balik 1600, market dengan izin recover perlahan-lahan. Dulu saham yang tinggal 7 duit sekarang dah naik 18 duit dan sebagainya. Saham tabung haji TH Plantation jatuh dengan teruknya, sekarang telah recover kepada 30 sen dan sebagainya. Demikian juga HGB pada hari ini naik dengan hebat sedikit, 6 sen lebih, tak tahu pasal apa, kita pun tak dengar berita, tetapi dia naik balik. Tetapi kita lihat ada confident pelabur-pelabur untuk melabur dalam pasaran saham. Saya tanya sikit. Ada 40 minit minta laluan sini. Bukit Okey, Bertajam. saya julutong. Ya, terima kasih Yang Berhormat Rao. Terima kasih. Lepas ni Bukit Bertajam. Sahabat saya, walaupun tak berpendirian sama dengan saya prinsip-prinsip politik, saya tertarik dengan perbahasan. Persoalan saya sebagai salah seorang perintis pelopor Sheraton Move, perbahasan cukup menarik. Kenapa tak diberi keyakinan menjawat jawatan menteri dalam kabinet Yang Berhormat Paguh? Arau susah hati betul lah. Jangan bimbang. Ni. Akan tiba masanya, rezeki ini hak Allah Ta'ala. Ini hak Allah. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yahzulkum faman zal ladzi yansurukum min ba'di wa 'ala Allah. Nah, sekurang-kurangnya GLC pun tak dapat. Kenapa? Yang bermakna kalau Allah nak angkat martabat seseorang, tidak ada siapa boleh menghalang. Tapi kalau Allah nak jatuhkan martabat, tidak ada siapa boleh menghalang. Yang ada ialah tawakal kepada Allah. Saya tawakal kepada Allah. Kalau sudah sampai masa saya akan berada di sana, saya berada di sana. Kalau saya terus berada di sini. Tapi saya tidak mau pergi ke sana. Yang Berhormat Arau boleh bincang dengan Paguh. Yang Berhormat 22 bulan sudah cukup. Adakah itu bermaksud Yang Berhormat Paguh tak yakin dengan Yang Berhormat Rao? Kesetiaan Yang Berhormat Rao, adakah itu bermaksud Yang Berhormat Paguh tak begitu yakin dengan kesetiaan perjuangan Yang Berhormat Rao? Takut akan ditikam, takut akan dikhianati atau ditikam dari belakang. Yang Berhormat, Kotlah jelutong. Yang Berhormat Julutong. Yang Berhormat Peguam Paguh Tata Terang Mesyuarat. bekas menteri besar. Ya. Saya bekas menteri besar. Arau, Kami kejap, Arau. orang baik. Arau, Tidak ada masalah. Yang Berhormat Arau. Tu saya tak mau respon, dia ganggu. Sekejap. Yang Berhormat Arau, Ada Yang sifat-sifat. Berhormat Julutong. Ya. Kalau nak berdiri. Tapi tunggu dijemput. Tunggu dijemput. Kita cerita pasal pintu. Terima kasih, Kita terima bukan kasih, dalam Speaker. parlimen masuk ikut tingkap. Kita Okey, ikut terima tingkap. kasih. Terima kasih. Jadi Silakan Yang Berhormat Arau. pasaran saham recover balik. Syukur alhamdulillah. Rakyat Malaysia dalam YouTube sedang memerhati Arau, ucapan saya. minta laluan. Saya nak beritahu bahawa di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita lihat pasaran kita telah naik balik. Yang Berhormat Paguh, confident pelabur bukan sahaja kepada kehebatan kita merancang ekonomi, tetapi kepada persepsi bahawa ini manusia yang memberikan jiwa dan raganya kepada negara untuk dibangunkan. Thank you, Tan Sri. Semoga Allah berkati. Lepas ni dapat GLC lah. Lepas ni dapat GLC. Boleh? Minta laluan boleh? Kita lihat Arau, ekonomi. pembangkang ialah tidak mahu ikut peraturan. Perangai komunis. Kalau kita nak bercakap bangun, kalau saya bagi silakan. Kalau saya tak bagi, tak Saya boleh. ikut. Ini boleh. Boleh. Saya ikut Arau saja. Arau pun buat macam itu dulu. Saya ikut Arau saja. Ya. Saya tak pernah. Saya dikenali oleh Straits Times telah buat kajian. Saya adalah dia pembangkang nombor 1 yang hebat masa itu. Terima kasih Arau dan terima kasih Timbalan Speaker. Speaker. Ini Ada beberapa puji sendiri fakta. Speaker. Ini puji sendiri ni. Kurang langat. Speaker, sebab itu saya Ya, tanya, boleh kenapa lah, tak boleh. diberi peluang untuk jadi menteri?
Ini yang Muhammad Gopeng, biarlah yang Muhammad Gopeng cakap dulu. Satu-satu, ya. satu-satu. Silakan. Terima kasih Speaker. Ada beberapa fakta yang diberikan oleh Yang Berhormat Arau itu tidak tepat dari segi ekonomi. Yang pertama, indeks bursa yang paling rendah bukan 1,400. 1,219 pada 18 hari bulan Mac yang lalu. Angka itu tak tepat yang diberikan. Yang kedua, kita tidak boleh gunakan indeks bursa sebagai ukuran ekonomi. Kerana kalau kita lihat apa yang berlaku di Amerika Syarikat misalnya, walaupun Wall Street menampung tinggi 26,000 lebih, tetapi kadar pengangguran 40 juta orang di Amerika Syarikat yang menganggur. Di Malaysia kita lihat Yang Muhammad Gopeng, yang Muhammad kena tanya Arau, untuk balik penjelasan, Arau. bukan bagi ceramah. Arau, Yang Ya, Muhammad. yang itu Muhammad, dah, Yang Muhammad. dua soalan Okey, Dua thank you. penjelasan. Biar Tapi Arau saya nak jawab. bertanya, Muhammad. Silakan Arau. Saya bagi tarikh. Yang Muhammad bagi tarikh. Muhammad, saya bagi tarikh Muhammad saya. Tarikh saya tak boleh dinafikan. Ini saya ambil daripada kamu Amin. Ini ialah laporan berhubung. Kalau turun 1,200, Yang Muhammad mengesahkan bahawa PH gagal. Arau, baling Arau. Saya tolong Yang Muhammad bagi 1,400. Yang Muhammad patutlah ucap terima kasih kepada saya. Saya nak sembunyikan yang paling lemah 1,200. Rupanya teruk. Arau, baling Arau, baling. Perikatan Arau, bukan balik. sepakatan. Ini Boleh, kami Arau? semua sebelah pembangkang diberhentikan serta-merta. Saya bagi satu orang lagi pada barisan. Sebab saya banyak nak cakap. Terima kasih Yang Berhormat Arau, terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Yang Berhormat Arau setuju atau tidak dengan saya bahawa kalau kita tengok permulaan hujah Yang Berhormat Arau dah cantik elok. Parti Pakatan Harapan menjadi pembangkang hari ini kerana mereka skor gol sendiri. Bukan pasal kita pun, mereka jatuh tersungkur sendiri kerana tidak ada persefahaman di antara mereka. Dan saya nak bagi tahu satu lagi fakta kepada Yang Berhormat Arau. Setuju atau tidak bahawa sesungguhnya apa saja yang dibagi tahu, dicakap, dibahas oleh Pakatan Pembangkang ni, hari ini Pakatan Harapan, bahawa sesungguhnya era Yang Amat Berhormat Paguh hari ini kita punya ekonomi kelam naik, pekan naik, lebih baik daripada zaman mereka. Zaman mereka semua pelabur-pelabur lari keluar balik, tak nak labur di Malaysia, takut dengan keadaan. Hari-hari mereka bergaduh sama sendiri siapa nak jadi Perdana Menteri. Jadi adakah Yang Berhormat Arau setuju dengan saya atau tidak? Saya bagi persetujuan 100% dan saya akan mulakan ucapan saya yang sebenarnya. Okey. Jadi saya minta duduk sekejap. Salam, saya belum cakap lagi ya. Arau. Okey. Yang pertama sekali, Tak berani. kejayaan tak apa. PH ialah menjatuhkan barisan. Kegagalan PH ialah satu. Yang pertamanya saya bagi sikit Mohon laluan falsafah Arau. politik. Arau. Pasal politik Bukit nak bagi Bertajam Arau. tak, Sekejap. Ekonomi tadi. Sekejap saya akan bagi. Okey. Ini kawan saya sama. Terima kasih, terima kasih. Sekejap. Dia ada bahasa-bahasa. Saya bukan kawan ke Arau? Okey, semua kawan. Bagilah juga Arau lepas ni. Kawan, tapi saya nakkan Itu tak payah, itu hari-hari pergi baunya. Jangan tunjukkan sifat mabuk kita ya. Okey. Yang pertama sekali falsafah politik falsafah politik. Tuan dengar, ini ialah lecture hebat daripada seorang ada kelulusan PhD ya. Kita ingat semasa era 20-an, 30-an, 40-an dulu terdapat ideologi politik baru yang bermaharajalela dalam dunia, iaitu yang dipanggil komunisme, iaitu mereka menghanyalakan cara untuk mencapai matlamat, wujudkan huru-hara untuk mendapatkan kuasa. Maka terdapatlah negara-negara yang telah menerima komunis dan peperangan yang hebat berlaku di Amerika Latin dan Asia Tengah dan sebagainya. Akhirnya kita lihat bahawa yang betul-betul komunis sekarang ni ialah China dengan Cuba, walaupun sebelum ini Rusia. Tetapi selepas itu mereka pergi ke sistem yang lebih yang lebih ke arah pertengahan yang dipanggil sosialisme. Jadi sosialisme ni, kalau komunisme ni dia melibatkan ideologi, melibatkan agama dan sebagainya. Tapi sosialisme ini adalah satu sistem
yang diperkenalkan oleh mereka, tetapi mereka telah lupakan pemikiran bahawa wujudkan huru-hara untuk mencapai kuasa. Kesilapan teknik beberapa orang kawan-kawan kita di Malaysia ini, mereka sudah berkuasa. Kenapa mesti wujudkan huru-hara? Mohon laluan. Kenapa wujudkan huru-hara politik dan juga ekonomi sehingga menyebabkan pelabur dalam masa yang singkat, pelabur hilang confident. Malah orang-orang yang menyokong PH, termasuk pakar-pakar ekonomi yang menyokong PH, menegur PH, yang mana kita lihat mereka tidak langsung memikirkan bahawa perkataan-perkataan mereka boleh menyebabkan pelabur lari. Minta maaf sahabat saya ni, Ni pakar dari mana? PhD dari mana ni? Kita lihat bahawa kalau dia bercakap, setiap kali dia bercakap, saham akan jatuh. Arab, Saya adalah minta pemain laluan, saham Arab. yang kecil. Bagus. Yang, Bagi peluang Natus nak tanya saya soalan habis saya. sekejap lagi. Kemudian saya beritahu bahawa kepada bagi soalan, kawan-kawan di sana, tanya soalan. mereka sudah ada kuasa. Kenapa mesti wujudkan huru-hara politik berlaku? Kita lihat tu peningkatan kepada Kena tolong paguh lah. Dah ada kuasa. rasis yang meningkat. Hara tu paguh lah. Orang menghina jatah Paguh dengan negara. lembak lah. Ekonomi negara, Arab. Saham jatuh, tiap-tiap hari cakap apa tu, Isu ekonomi, saham akan jatuh dan Arab. sebagainya. Minta laluan. Dan maka berlakulah gerakan. Gerakan ini memang diketahui oleh Langkawi. Gerakan bahawa DAP tidak sewajarnya bersama dalam kerajaan kerana beberapa tindakan yang melulu yang menyebabkan ekonomi kita Arab. bermasalah dan terdapat huru-hara politik. Arab. Maka gerakan ini berlaku. Tapi gerakan ini berlaku ialah menyokong Langkawi untuk terus jadi Arab. Perdana Menteri. Jadi Kita celah, ini Arab. cerita memendekkannya. Cakap seorang boleh lah. Cakap seorang. Langkawi kita sokong jadi Perdana Menteri. Tetapi tiba-tiba Langkawi berhenti. Kami pun tak kenal. Paguh tak masuk dalam senarai untuk Terpaksa, disokong jadi Perdana Menteri. terpaksa pilih Yang Paguh. Tetapi Arab. bila Kasihan Paguh. Langkawi Terpaksa berhenti, sokong Bukit Bertajam Paguh. minta kita laluan. bersyukur sebab Arab minta Paguh laluan. datang untuk menyelamatkan Malaysia. Paguh bukan pengkhianat, dia penyelamat kepada negara. Kalau sekiranya Paguh tak datang, sudah pasti, saya pasti sudah kira mungkin akan berlaku huru-hara minta laluan, Arab. politik Arab. dan juga pemikiran. Minta laluan. Paguh Arab. datang, tiba-tiba Allah uji dengan COVID-19. Minta laluan, Arab. Uji dengan ekonomi yang merudum. Tetapi kita lihat Paguh telah berjaya membawa Malaysia Minta laluan. menjadi negara yang terbaik untuk menyelenggara pandemik COVID-19. Prestasi yang, Dipuji seluruh negara. Menteri-menteri mereka hari-hari muncul ke jalan raya. Minta laluan, Arab. Arab. Sini Bukit Bertajam. Ya, Bukit Bertajam. Bagi Pontian dulu, Arau bukan hanya mereka menyebabkan huru-hara politik tapi juga huru-hara ekonomi. Konon perompakan 18.4 juta wang GST, refund GST. Adakah 18.4 bilion wang GST? Itu adalah satu penipuan yang cukup besar dan kita minta supaya Dewan Rakyat ini mengambil tindakan semula kepada pengucap yang mengatakan bahawa Barisan Nasional merompak 18.4 bilion wang GST. Apa pandangan Arau? ini boleh dimasuk sebahagian daripada ucapan saya. Arau. Yang memang akan dimasukkan sekejap lagi. Banyak kenyataan-kenyataan yang menyumpahkan Minta laluan, Arau. penipuan kepada Bukit Bertajam, rakyat. minta laluan. Rakyat percaya kononnya kita ambil duit 18.4 bilion. Nak ambil duit pergi ke mana? Semua akaun mesti melalui akaun kerajaan. Bagaimana yang dengan dilihat YNDB? oleh semua pihak. Kita dan PAC telah membuktikan Minta bahawa laluan, Arau. kita tidak merompak. Kerajaan tidak merompak. Tetapi malangnya pengucap tersebut tidak mau minta maaf dan berkeras kepala. Arau kan Allah janji Maha nak bagi Kuasa. Bukit Bertajam. Pengucap tersebut Arau. jatuh. Boleh bagi Greek ya? Yang Arau. Perdana Menteri telah berjaya menangani COVID-19. Dunia, tuan-tuan, negara-negara besar kita lihat dia ada gelombang kedua, ketiga. Tetapi di Malaysia, gelombang kedua, ketiga ialah menjurus kepada sifat pandemik. Ini adalah keputusan. Saya minta supaya diteruskan. Yang Arau, Bukit Greek. Bertajam tadi. ya. Yang Arau nak bagi dia ke? Ya. Atau nak suruh dia duduk? Lupa kawan-kawan di belakang tengah hebat berucap. Bukit Bertajam. Siapa? Greek Yang Arau nak bagi pada Greek. Boleh Dia duduk Bukit Bertajam. Okey. Terima kasih Arau. Dia tak nak bagi. Terima kasih, Bagi pada Arau. Greek. Arau bagi kat Greek
Okey. Arau. Semasa PH memerintah, setiap hari rakyat di luar bandar bangun pagi memikirkan apa PH akan buat esok. Tuduh kita perompak, pegawai kerajaan nak kena tak dapat pencen, tak boleh nak dikecilkan penjawat awam dan pelbagai lagi. Walaupun sebenarnya DAP ada 40 lebih sikit, tetapi mereka tunjuk belang. Di sekolah Pahaman kaum ini ubah buku sejarah dan pelbagai lagi yang mengecil hati terutama orang Melayu. Dalam masa yang sama, menteri sendiri mengatakan Melayu ialah pendatang di tanah Melayu. Apa komen Arau dalam perkara ini? Saya bukan saya menyokong, tapi masuk sebahagian pada ucapan saya. Arau. Okey, Janji nak saya bagi bagi bukit satu tajam bukit tadi. tajam. Orang lain tak boleh, ya silakan. Okey, terima kasih Arau. Apa yang besar sangat lama bangun ni. Terima kasih YB Arau dan juga Yang Berhormat Timbalan Speaker. Saya nampak YB Arau begitu berkobar-kobar, bersemangat menyebut tentang naik turunnya pasaran saham, ekonomi, orang kampung dan sebagainya. Tapi sedarkah, ini soalan, sedarkah Yang Berhormat Arau bahawa yang menguruskan ekonomi zaman PH sekarang menjadi menteri di PN, yang menguruskan pembangunan usahawan di zaman PH sekarang menjadi menteri di PN, yang menguruskan pembangunan desa luar bandar di PH sekarang jadi menteri di sebelah PN. Jadi saya rasa kita kena adil bahawa wujud satu apa yang tadi Arau katakan, tindakan untuk menghuru-harakan kerajaan demi kuasa. Setuju ke Arau? Arau minta maaf lah Arau. Yang ini tak setuju dan tak boleh masuk pada ucapan saya. Yang Muhammad, ni saya nak beritahu, banyak orang-orang yang hebat, baik, tetapi tak boleh tunjuk kehebatan mereka kerana pemerintahan tersebut tidak diurus dengan baik. Sekarang ni pemerintahan diurus dengan baik, siapa sahaja mereka, daripada mana, mereka boleh menunjukkan kehebatan mereka. Saya lagi sekali saya nak beritahu bahawa marilah kita semua mengisytiharkan rakyat Malaysia bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin, abah kita, adalah penyelamat kepada negara dan bukan pengkhianat. Dia lagi muda, dia lagi tua. Arau, siapa lagi tua Arau? Hebat lah. Arau, nak puji hebat. Kemudian Minta sambung sikit. saya nak bagi tahu bahawa bila tuan-tuan menyebut dia pengkhianat, sebenarnya tuan-tuan sendiri menuduh pada diri sendiri. Cuba tengok jari ya. Yang Bila bermarah. tunjuk dekat orang, satu balik kepada kita. Jari besar pula. Yang bermarah. Kalau sekiranya Shah Alam tuduh macam tu, jari besar kepadanya. Dia walaupun Kasbek datang daripada Shah Alam, kawasan Shah Alam, Yang bermarah. tapi dia tak mabuk, saya tahu ya. Sekarang boleh tutup lah. Dah kerajaan PN kan. Sila Tidak. tutup. Okey. Sila tutup. Saya nak tengok Arau. Tapi yang janji Shah Alam yang janji. Shah Alam yang janji tutup. Hari ni menang, besok nak tutup. Bukan saya. Okey. Hasan Ali dulu. Yang bermarah. Saya Saya bukti Shah Alam janji dengan rakyat Shah Alam. Yang Berhormat Arau. Semasa PA juga ada beberapa Yang Berhormat Arau. perkara Sambung sikit. Yang Berhormat Arau. yang tidak diurus dengan baik. Yang pertama, hutang telah meningkat kepada 130 bilion. Sekarang lebih lagi. 130 bilion. Ambil wang Petronas 102 bilion. Jual harta 40 bilion. Sekarang lagi Kutip teruk. cukai 20 bilion. Ke mana pergi? Rakyat dapatlah. Rakyat dapat RM30. Samurai punya duit. Arau. Kemudian saya nak sikit sentuh saya nak pasal tabung menambah haji. data tu. Arau, Tabung Pontian, haji. sikit. Hari ini gerakan pembela Ummah sahabat. meminta kerajaan PN menamatkan segera lantikan pengurusi dan lembaga pengarah TH yang diterajui dari lantikan Pakatan Harapan. Pengurusinya Zai Musafa berkata bahawa apa yang berlaku dalam tabung haji sekarang ini tidak dapat dipulihkan dan banyak perkara-perkara yang harus diberi perhatian. Saya setuju, kita tu buat RCI. Kita lihat bahawa tuduhan yang mengatakan bahawa ada penyalahgunaan tentang tabung haji itu kita buktikan. Tetapi menjual harta tabung haji yang nilainya ialah 244 bilion tetapi dijual dengan harga 170 bilion. Maka saya ingin bertanya, apakah benar ada 244 juta
Sekarang ni dijual kepada Tamako dengan harga Datuk 170 Timbalan juta. Speaker, Apakah kerana benar dia bertanya, boleh terdapat saya jawab? surat daripada Dia CEO bertanya. tabung haji yang Dia mengatakan bertanya. Menteri meminta jawab, Menteri supaya jawab. Saya jawab. meminta kepada Shah Alam dah bukan menteri dah. Biar menteri jawab. Nak tanya, Untuk- tanya Sekarang bukan menteri dah. Tanya Apa kerajaan tu? PH. Menurunkan Tanya kerajaan PH harta. kan? Nak saya Nilai jawab? harta Boleh tabung saya haji. jawab? Tabung haji yang kau jual. Tabung haji bukan hak kamu. Tabung haji hak pendeposit orang Islam. Hampa pergi jual. Bun, tahu Bun. Apa ni cerita? Tahu Bun. Nak tambah sikit. Dah tu yang kamu rompak tabung haji siapa Kamu suruh? telah gagal. Buktikan. 2 tahun setengah tak boleh buktikan. Buat forensik auditing. Kamu buat forensik auditing. Mana? Sampai sekarang ni. Salam. Duduk. Siasat sepenuhnya. Arau, Dan kita tabung minta. haji. Ya. Semalam saya telah membangkitkan banyak tentang tabung haji ini. Ya. Tetapi apabila mereka mengambil alih pemerintahan, yang mereka cuba sembunyikan ialah kejatuhan saham lebih pada 300 mata itu menghilangkan lebih kurang 400 bilion ringgit daripada pasaran. Akibat daripada itu, FGV rugi, khazanah rugi, tabung haji rugi, banyak syarikat bawah KWSP rugi. Segala kerugian itu mereka kata kita yang salah. Walhal zaman mereka saham jatuh meruduk. Itu sebab. Okey? Okey. Ini bukan sahaja termasuk sebahagian daripada ucapan saya, tapi ditulis dengan hebat bahawa kenyataan mereka menjatuhkan ekonomi, lepas itu dituduh kami. Perkataan-perkataan yang keluar daripada menteri pada tersebut, ini hari keluar statement, esok jatuh. Ini hari keluar statement, esok jatuh. Mana ada logik dalam sejarah? Kerana kita keluarkan statement yang benar, dengan fakta yang benar, dengan angka yang benar. Tu sebab jatuh. Dulu perangai tak elok, Salam, 22 duduk, bulan salam. elok sikit. Sekarang jadi tak elok boleh. semula. Dah tua bangka dah, berubahlah sikit. Okey, sekarang ni mari tajuk ni. Jadi kita minta, kita setuju. Kita minta Perdana Menteri supaya tubuh RCI untuk semak tabung haji. Jangan ada tuduhan untuk salah guna salah dan sebagainya. Saya benci kepada tuduhan. Saya benci pada kenyataan-kenyataan yang berbentuk retorik. Tadi Ketua Pembangkang menceritakan tentang kemiskinan. Saya setujulah, tapi kena bagi cerita macam mana nak buat tentang kemiskinan. Kita duk sebut kemiskinan. Sekali lagi orang cek pengisiran harta, bau kita tak berani cakap. Pengisiran harta kadang-kadang begitu tinggi, cakap pasal kemiskinan. Kalau kita betul-betul bagilah 50% MP daripada akan isytihar harta. Datuk Speaker, bila MP PN akan isytihar harta. Salam berdiri ni atas platform. Okey. Sekarang ni kita Ataupun masuk calon kepada kan dah jadi arau. Saya pun tak tajuk faham. baru yang hebat. Jadi Silakan. kepada Arau lagi kurang pada 10 minit. Silakan Arau. okey. Sekarang ini kepada penyelamat negara, saya ingin mencadangkan beberapa perkara. Dengar sini ya. Ini hebat untuk semua untuk rakyat. Kalau tuan-tuan yang berhormat ganggu masa saya bocak, berarti yang berhormat telah membenci rakyat. Kalau sayang berakyat, dengar ucapan cadangan yang hebat ini ya. Yang pertama sekali, teruskan PKP. Teruskan. Mesti ada penjarakan sosial yang hebat. Teruskan. Pakai mask, cuci tangan. Teruskan. Pakai mask. Masa berucap sebab nak masuk gambar ni tak payah pakai mask lah. Okay. Janganlah kacau macam budak-budak lah. Nampak? Yang Mohd Arau, saya ada soalan tentang Yang PKP. keduanya ialah Soalan. Yang Yang Mohd Arau, tentang PKP. ekonomi kita meleset pada tahun 1998, 1999, Isu PKP. kita telah memperkenalkan pelaburan awam. Ni, dulu sekarang ni pelaburan swasta telah turun. Pelaburan awam harus ditingkatkan. Saya mencadangkan supaya pelaburan awam ditingkatkan sebagaimana yang dibuat sekarang. Yang kedua, Yang Mohd Arau, supaya isu PKP. preemptif. Kita Yang hanya Mohd Arau. mencadang yang besar-besar, tapi saya nak cadangkan preemptif. Ini untuk kelas F. Dulu kita telah cadangkan preemptif,
saya ditakdirkan masa itu jadi Menteri Besar, diperkenalkan preemptif, di mana kelas F di peringkat pertengahan ini mereka terlibat untuk menggerakkan ekonomi, dan kita lihat pertumbuhan ekonomi berjaya ditingkatkan lebih daripada 1% bila diperkenalkan preemptif. Belanja sikit, untung besar. Sebab kita tahu ialah yang dikatakan oleh ekonomi ini ialah pergerakannya sama ada lembab atau cergas. Bila kita perkenalkan preemptif, kita lihat kecergasan ekonomi itu berjalan dengan baiknya. Jadi kita cadangkan supaya pendekatan preemptif diwujudkan semula untuk masa terkini. Tidak ada yang menentang, very good. Kalau tidak, saya cerita pada rakyat nanti. Yang Rao. Kemudian yang keduanya Ada soalan. kita lihat PH telah memberhentikan pekerja-pekerja kontrak. Kesian, 17,000 orang dibuang. Kamu ni tak ada berperi kemanusiaan kah? Buang orang bekerja, orang cari makan. Doa, mereka telah dizalimi. Mereka berdoa kepada Allah, menangis mereka. Anak sudah beranak, ada yang bercucu, terpaksa dihentikan. Kamu ialah manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Berhenti bulan Ramadan lagi. Ya Allah, tunggu. Ini ahli agama Ulu Langat tadi setuju dengan saya bahawa mana boleh berhenti kawan macam tu, dan kita lihat ucapannya dia pun tak setuju, tapi mereka berhentikan dengan hebatnya. Maka macam itu salam kila kuasanya. Boleh saya respon? Pekerja kontrak ini. Ya, boleh saya respon? Nizak, saya habis ni saya benarkan. Saya benarkan sebab Shah Alam terlampau rindu kepada saya. Ya, baik, terima kasih. Pekerja kontrak kita ini hentikan pekerja dibagi kontrak. semula jawatan mereka. Kata bagi ke tak? Jasa. Nanti saya habis ni. Oh, lagi baik, habis. okey, Cadangan okey. yang hebat. Lagi perkasa. Yang keduanya, jasa yang telah diberhentikan. Bagi balik jawatan tersebut. Sebab apa? Tidak ada benda yang tak logik untuk buang pekerjaan manusia yang telah berkhidmat dengan cemerlang kepada negara. Kemudian saya juga mencanangkan supaya bisnes online ni supaya diperhebatkan dalam cara yang tertentu yang sekarang ni kita tak nampak tak nampak dengan cara ketara diberikan. Masa COVID-19, harum manis perleh telah menjadi-jadi di peringkat tertingginya. Harum manis tak dapat dijual, tak dapat dihantar ke Kuala Lumpur. Tetapi beberapa manusia telah muncul membuat bisnes online dengan izin, dan mereka telah menerima tempahan dan menghantar. Walaupun kadang-kadang penghantar itu ambil tempoh seminggu, tetapi harum manis Perlis telah dapat dipasar dengan baik. Bahawa banyak kawan-kawan kita yang dapat merasai harum manis termasuk. Baik, terima kasih. Jadi Arau. kita minta supaya ini diberi perhatian. Terima kasih, Kemudian Arau. saya juga mencadangkan kepada Menteri Keselamatan, Menteri Ekonomi, Menteri Kanan, supaya untuk tempoh ini kita bagilah bantuan berbentuk beras 10 kg tiap-tiap bulan kepada tiap-tiap keluarga. Kamu ketawa, kamu kaya tak apa, tapi bagaimana tentang orang-orang miskin seperti yang disebut oleh Ketua Pembangkang? Ya, sila Shah Alam. Shah Alam tak mau cukup, alhamdulillah. Kemudian Terima kasih Arau. Kata saya nak juga bagi minta laluan? Nak bagi peluang laluan? pekerjaan kepada Terima kasih anak-anak. Arau. Baik, terima kasih. Saya nak Datuk Speaker, Timbalan Speaker, saya nak sebut tentang soal pekerja-pekerja kontrak. Memang betul ada pekerja-pekerja kontrak yang telah dihentikan. Mereka telah dihentikan oleh kerana bila dia bayar kadar kontrak, dibayar pekerja RM100 sehari. Tapi dibayar kepada syarikat. Syarikat bayar mereka RM30 sehari. Yang santap, yang makan besar adalah syarikat-syarikat yang membekalkan pekerja yang mendapat keuntungan. Pekerja diberikan gaji yang rendah. Dan kita gantikan pekerja-pekerja kontrak ini dengan jawatan-jawatan tetap. Ini adalah lebih baik dan lebih adil bagi mereka dalam keadaan di mana pekerja kontrak ini telah diamalkan bertahun-tahun hanya mengkayakan syarikat-syarikat membekal pekerja dan bukan mendatangkan keuntungan pekerja Saya sendiri. masukkan Dan ialah bila mereka dibayar dengan kadar Orang cerita kontrak pegawai itu cerita lain. Ini salah memang kong kali kong. yang tetap Serah mabuk lah, serah mabuk. yang lebih tinggi
pekerja Soalan, kerajaan. soalan. Tak, kalau dah beri laluan, berilah laluan biasa. Saya cakap tajuk Dalam Saya harap. Saya harap. 37 Saya cakap laluan bukan adalah untuk Ya. soalan Sekarang saya tak bagi. penjelasan, bukan Dia minta saya ceramah. Saya jelaskan. bukan Dia cakap minta saya kepada jelaskan. Dalam Shah Alam tak boleh bagi ceramah, nanti Shah Alam Saya tak bahas boleh lah. ceramah. Saya nak bukan minta cakap Tak dia boleh, bagi dia kena tanya untuk perincian. klarifikasi. Lalu dia beri angka yang banyak, Klarifikasi ramai, yang tapi perincian tu Muhammad, tak ada. klarifikasi. Baik, terima kasih. Datuk Seri Speaker, Boleh saya cakap klarifikasi kan? tajuk pegawai kerajaan yang bertaraf kontrak yang dihentikan. Awak cakap pasal syarikat. Itulah Syah Alam ni bengong sebenarnya. Tapi macam mana pun tak Sama, awak bila bagi angka tu, Shah Alam. berilah breakdown dia. Speaker. Yang Speaker. pekerja jasa Shah Alam bagi memang kebenaran. begitu. Shah Alam. berhubung dengan Speaker. pekerja Peraturan, Speaker. pekerja Isu peraturan. kerajaan, pekerja Sekejap. kontrak kerajaan. Sekejap. Okey, saya tak Peraturan, nak lagi. Jadi saya cadangkan supaya mereka ni diambil semula 17,000 orang yang telah 2 diberhentikan. minit lebih Arau Kemudian nak dekat habis. 36/4 peluang pekerjaan perkataan kepada orang-orang Speaker, muda. peraturan. ganggu. Sebab Saya nak minta- cakap pasal peluang pekerjaan ke orang muda. Sekejap. Orang-orang muda Betul. Malaysia lihat bila Lepas- saya cakap untuk lepas orang dia. muda diganggu oleh DAP dengan teruknya. So point of order. Point of order. DAP tak kira orang muda. Timbalan Speaker. Dia hanya pentingkan diri Seorang mereka. peguam. Saya nak minta supaya Arau. kerajaan Arau bagi duduk, Arau. perhatian Arau duduk, khusus jap. Arau duduk sekejap, peluang Arau. pekerjaan Duduk sekejap, Arau. kepada orang Peraturan muda. masyarakat. Duduk sekejap Arau. Arau, saya tambah sekejap lagi. Arau, point of order Arau. Arau, saya nak dengar Peraturan point of order. masyarakat. 2 minit saya tambah. Ya. Silakan. Ya, Point of order tadi- yang mana? tadi- Contoh. ya. Point of order yang mana? 36/4 perkataan yang kurang sopan. Tadi bila Yang Berhormat Shah Alam sedang berucap, saya tengok Pasir Salak mengeluarkan perkataan mabuk. Kenapa? Kenapa berulang kali mengeluarkan perkataan mabuk dan bengong? Kenapa? Dia Saya tak kata mabuk, saya kata Speaker, bengong. kalau kita ingin mengadakan satu code of conduct, saya minta perkataan-perkataan sebegitu tidak dibenarkan. Kalau nak bahas, dengarlah bahasan balas oleh Shah Alam. Okey. Betul. Aceh dah Point untuk order itu Tapi saya Tapi tak boleh perkataan itu dikeluarkan berulang kali. Baling pun kata mabuk. Pasir Salak kata mabuk kepada Shah Alam. Jelutong, your day is over. Okay? Julutong. Your time is already passed. Julutong, sit down. No, are you going to allow this? Sit down. How am I going to Baru speak if you're aku speaking at the same time? It's not your time, it's not your day. Come Sit down, on. Julutong. Duduk. Sedang Ya, tinggi, saya- your day is Sekejap, over. Arau. sekali. Pasir Salak duduk. Julutong, your point of order I take into account. Okay. The speaker nak tengok pada code of conduct. Dia punya definasi is very wide dalam standing order. We are trying to find a middle ground on this. I take your point. Tadi dia bercakap dua orang tu saya tak dengar. Saya tak dengar. I cannot hear because everybody speaking at the same time. Saya tak dengar. Saya kena tengok kepada handset untuk jawab. Yeah. If you are patient, I can answer you tomorrow or I inform the speaker. Very well. But Okay. because now I cannot. Can you wait or Very you put well. in a motion? Okay, I'll wait for you tomorrow. Akhir Thank you. Okay, sekarang tinggal 2 minit tambahan ke gulung? Arau. Ya, saya Jelutong tanya. Salah Kejap. speaker. Arau. Arau. Gulung. Julutong bawa standing order, saya jawab. Tapi Itu ganggu masa bantahan. saya. Sekarang saya nak tanya Arau. Arau nak jawab gulung lagi tambahan 2 minit ke? Arau nak 2 minit. Okey, 2 minit Jangan silakan. 2 tanpa minit untuk gangguan. gulung. Tanpa Tak payah gangguan. pada isu yang disebut. Daripada Julutong itu, saya akan daripada jawab. itu, I will daripada answer itu. with the Okay. speaker. Akhir sekali. The word is white. Marilah kita ahli-ahli parlimen di Malaysia ini mengucap terima kasih kepada Barisan Hadapan yang telah bertongkos selama bersabung nyawa untuk menangani pandemik COVID-19. Kita ucap terima kasih. Terima kasih kepada Perdana Menteri. Terima kasih kepada Menteri Keselamatan. Semua menteri, Menteri Kesihatan, semua menteri-menteri ya, semua menteri ya. Timbalan Menteri, kepada pegawai-pegawai kerajaan, terutamanya kepada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Noor Hisham dan juga semua sekali Barisan Hadapan termasuk yang di bagi kampung JKK, dan tidak ketinggalan ialah kehebatan ahli-ahli Dewan Negeri dan juga ahli Parlimen yang menjadi Barisan Hadapan yang luar biasa. Kita tak sebut nama kita, tetapi kita berada di Barisan Hadapan untuk menyokong usaha kerajaan menangani COVID-19. Kita juga menolong mereka yang tidak mendapat bantuan bekalan makanan dan sebagainya. Kerajaan tolong. Kerajaan telah memberi bantuan yang hampir kepada semua mereka-mereka yang memerlukan
di bawah COVID-19. Terima kasih kepada kerajaan, terima kasih rakyat Malaysia kerana telah memberi sokongan yang hebat kepada kerajaan. Saya nak bagi tahu bahawa kalau buat pilihan raya pada hari ini, tumbanglah semua tuan-tuan. Kami akan menang. Kalau buat pilihan raya Mimpi. pun kami akan menang. Kerana kerajaan sekarang Buatlah telah Rao. berjaya untuk Buat pilihan raya Rao. Buat pilihan raya. Nombor satu. Buat pilihan raya Rao. Kita Buat pilihan raya, Rao. minta usaha baik untuk merangsang ekonomi, Duduk, Arau dah memberi peluang pekerjaan terutamanya Arau, kepada orang dah. muda, Arau, diteruskan terima kasih, dengan Arau. cepatnya. Dan Silakan jangan dengar cakap pembahas yang seterusnya. yang penuh Arau. dengan retorik, Dah, cukup. tetapi tidak ada Arau, dah makna cukup, Arau. dalamnya. Sila, terima kasih, Terima Arau. kasih kepada speaker, tahniah kepada puan Terima kasih, Arau. Cik Terima yang kasih. telah dilantik menjadi timbalan speaker. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Arau. Yang berhormat.